Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini, pagi yang barakah, pagi Jumaat yang barakah. Pada hari ini insya-Allah kita sama-sama kita bawa kelainan pada video kali ini adalah kita berada di Masjid Bandar Dato' On di Johor Bahru. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Kahfi dan juga sedikit tadabbur, sedikit pengajaran kita boleh ambil dari surah Al-Kahfi insya-Allah. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan bersama dengan Encik Syafiq ataupun yang panggilan yang selalu kami panggil adalah Abang Syafiq lah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kami bersama dengan Abang Syafiq untuk mendengar sedikit bacaan surah Al-Kahfi dan juga sedikit pengajaran kita boleh ambil insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan baca dan kita akan terus pada pengajaran dan tadabbur surah Al-Kahfi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي
هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk bacaan surah Al-Kahfi bersama dengan Ustaz Syafiq ataupun Encik Syafiq lah. Lagi mesranya Abang Syafiq. Jadi insyaAllah pada pengajaran dan tadabbur pada akhir video ini, jadi insyaAllah saya akan kongsikan beberapa kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama, bila kita baca surah Al-Kahfi, kita perlulah untuk sentiasalah baca Quran ni. Kita istiqomah dalam baca Quran. Baca surah Al-Kahfi pun kena istiqomah, kena sentiasa membaca setiap hari Jumaat, supaya ganjaran pahalanya sentiasa berlimpah ruah. Jadi yang pertama yang boleh saya kongsikan dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi adalah surah yang kebiasaan dan masyhur bagi semua orang Malaysia untuk membaca pada setiap hari Jumaat, insya-Allah. Jadi yang pertama, di mana dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahayanya untuk di antara dua Jumaat. Jadi maksud hadis ni, di mana bila kita baca surah Al-Kahfi, kita akan dipancarkan cahaya, sentiasa bercahaya sehingga ke hari Jumaat yang akan datang. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam surah, bagi siapa yang baca, kebiasaan kita akan dengar nak elak Dajjal, nak elak daripada fitnah Dajjal, baca surah Al-Kahfi, amalkan, hafal awal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima min ad-Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi kita berada di akhir zaman, jadi amalkanlah pembacaan surah Al-Kahfi supaya kita terhindar pada fitnah Dajjal. Dan yang ketiga, bagi siapa yang membaca surah Al-Kahfi, jadi dalam hadis Rasulullah SAW, ada menceritakan tentang kita akan mendapat ketenangan bila membaca surah Al-Kahfi. Dan terakhir, kisah yang terakhir atau pengajaran kita boleh ambil adalah daripada 4 kisah daripada surah Al-Kahfi. Yang pertama ada tentang pemuda Al-Kahfi, dan kedua ada tentang 2 pemilik kebun, dan yang ketiga tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan yang terakhir adalah tentang Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain. Jadi 4 kisah ini sebenarnya banyak teladan. Jadi merupakan satu kisah yang menarik untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah ini. Jadi yang pertama yang saya boleh kongsikan adalah bagaimana pemuda Al-Kahfi ditidurkan. Kenapa surah Al-Kahfi? Kenapa pemuda ini sebagai pemuda Al-Kahfi? Sebab pemuda ini telah ditidurkan dalam gua selama bertahun-tahun, yang adalah usaha untuk menyampaikan akidah daripada mensyirikkan kepada Allah SWT. Jadi itulah usaha pemuda yang perlu kita contohi. Untuk pemuda sekarang, perlu contohi pada pemuda Al-Kahfi, pengajaran daripada pemuda Al-Kahfi, bagaimana mereka usaha untuk menyampaikan akidah, usaha untuk mempertahankan akidah sehingga mereka ni mati dan bertemu dengan Allah SWT dengan memperjuangkan akidah, mempertahankan akidah. Okey, itulah kisah pertama yang kita boleh ambil. Dan kedua adalah kisah bagaimana dua pemilik kebun yang cuba untuk mempertahankan harta yang mereka ada, tapi akhirnya musnah disebabkan keangkuhan dan tidak percaya ataupun sambil leka dengan harta yang diberikan Allah Ta'ala, tapi dilupa pada pemberi harta kepada mereka. Jadi itulah pengajaran, janganlah kita untuk sentiasa kejar dunia tapi kita lupa nak kejar akhirat. Jadi kita kena seimbang untuk kejar dunia dan kejar akhirat. Jadi itulah
beberapa kisah yang kita sebenarnya boleh kongsikan untuk kita tatapan bersama dalam surah Al-Kahfi. Jadi jangan lupa untuk baca surah Al-Kahfi, sama-samalah kita mentadabbur dan mengolah setiap bacaan-bacaan dalam surah yang kita baca setiap hari dalam Quran, supaya moga-moga dengan usaha yang kita baca, kita mendapat pengajaran daripada tadabbur yang kita buat di ketika kita membaca surah-surah yang kita bacalah. Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi kita bertemu lagi pada video yang akan datang dalam siri-siri Al-Kahfi, insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Sama saya Ustaz Badruddin dari Aman Palestin Johor. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempen bantuan musim sejuk telah mula dilancarkan. Ayuh menyumbang untuk saudara kita di sana.